Geografi STPM Semester 1 Bahagian E, Nota bersama saya, Cikgu Ovelyn dari SMK Sikwati Kudat. Topik pelajaran hari ini ialah pergerakan jisim atau mass movement. Objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu yang pertama ialah menjelaskan konsep pergerakan jisim, yang kedua menyatakan dua jenis pergerakan jisim, objektif ketiga menghuraikan proses pergerakan jisim, objektif keempat menjelaskan faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim, objektif yang kelima menjelaskan kesan pergerakan jisim terhadap alam sekitar, dan objektif yang terakhir ialah menjelaskan langkah mengatasi gerakan jisim. Objektif yang pertama ialah definisi pergerakan jisim. Pergerakan jisim adalah merujuk kepada proses pergerakan rigolit sama ada batu, lumpur, air, sampah, tanah atau kelikir dari atas cerun ke bawah cerun disebabkan oleh tarikan graviti. Topik seterusnya kita akan belajar jenis-jenis pergerakan jisim. Jenis-jenis pergerakan jisim iaitu yang pertama ialah jenis aliran cepat. Aliran cepat ialah pergerakan rigolit secara cepat atau tiba-tiba menuruni cerun curam melebihi 40 darjah disebabkan oleh tarikan graviti. Jenis pergerakan jisim yang kedua ialah jenis aliran perlahan. Jenis aliran perlahan ialah proses pergerakan rigolit secara perlahan-lahan menuruni cerun landai, cerun antara 10 hingga 39 darjah disebabkan oleh tarikan graviti. Seterusnya kita akan belajar proses-proses pergerakan jisim. Bagi jenis aliran lambat, proses-proses pergerakan jisim ialah kesotan tani, kesotan talus, kesotan batuan, kesotan glasier, dan gelansaran tanah. Jenis aliran cepat pula, proses-proses pergerakan jisimnya ialah tanah runtuh, runtuhan puin, runtuhan salji, banjir lumpur, dan geluncuran. Seterusnya, kita akan belajar faktor-faktor mempengaruhi pergerakan jisim. Faktor-faktor pergerakan jisim disebabkan oleh faktor semula jadi dan faktor manusia. Di bawah faktor semula jadi terdapat 7 faktor utama, yaitu yang pertama kecerunan, hujan, litupan tumbuhan, gempa bumi, letusan gunung berapi, jenis batuan, dan ketebalan rigolit. Faktor pergerakan jisim disebabkan oleh faktor manusia pula ialah aktiviti pertanian, aktiviti pembalakan, aktiviti penternakan, dan aktiviti perlombongan kuari. Faktor-faktor pergerakan jisim secara khususnya yang pertama adalah disebabkan oleh kecerunan. Semakin curam sesuatu kawasan, semakin giat gerakan jisim. Faktor yang kedua ialah faktor hujan. Di bawah faktor hujan ada 3 faktor kecil yang turut menyebabkan pergerakan jisim, yaitu yang pertama ialah intensiti hujan. Semakin lebat hujan, semakin giat gerakan jisim
kerana tanah jadi tepu dan berat. Fakta kecil yang kedua ialah kekerapan hujan. Semakin kerap hujan turun, semakin giat gerakan jisim kerana tanah jadi tepu dan berat. Faktor kecil di bawah faktor hujan yang ketiga ialah tempo hujan. Semakin lama hujan, semakin giat gerakan jisim kerana tanah jadi tepu dan berat. Seterusnya, fakta yang ketiga ialah faktor litupan tumbuhan. Semakin kurang litupan tumbuhan, semakin giat gerakan jisim kerana tiada akar kayu yang mengikat tanah. Faktor keempat yang menjadi faktor pergerakan jisim ialah gempa bumi. Gempa bumi menyebabkan struktur tanah jadi longgar, seterusnya menyebabkan pergerakan jisim berlaku dengan giat. Faktor kelima ialah faktor letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi menyebabkan struktur tanah jadi longgar, seterusnya menyebabkan pergerakan jisim berlaku dengan giat. Faktor yang keenam ialah faktor jenis batuan. Semakin lembut jenis batuan, semakin giat pergerakan jisim kerana tanah mudah bergerak ke bawah cerun oleh tarikan graviti. Faktor yang ketujuh ialah ketebalan regolit. Semakin tebal regolit, semakin giat gerakan jisim kerana tarikan graviti. Faktor seterusnya ialah faktor aktiviti pertanian. Penebangan pokok menyebabkan gerakan jisim giat berlaku kerana tiada akar pokok yang mencengkam tanah. Faktor kesembilan ialah faktor aktiviti pembalakan. Penebangan pokok menyebabkan gerakan jisim giat kerana tiada akar pokok yang mencengkam tanah. Faktor yang ke-10 ialah aktiviti penternakan. Aktiviti penternakan lembu secara besar-besaran di kawasan tanah tinggi menyebabkan pergerakan jisim kerana tanah menjadi berat. Dan faktor yang terakhir ialah faktor aktiviti perlombongan kuari. Aktiviti perlombongan kuari menyebabkan struktur tanah jadi longgar dan menggalakkan pergerakan jisim. Seterusnya, kita akan belajar kesan pergerakan jisim terhadap alam sekitar. Kesan pergerakan jisim terhadap alam sekitar meliputi alam sekitar manusia dan alam sekitar fizikal. Kesan pergerakan jisim terhadap alam sekitar manusia menyebabkan kematian, kerusakan harta benda atau infrastruktur, trauma, gangguan aktiviti domestik, dan kerusakan kawasan pertanian. Kesan terhadap alam sekitar fizikal pula ialah yang pertama, menyebabkan pencemaran air, perubahan landscape, dan kehilangan habitat fauna. Seterusnya, kita akan belajar langkah-langkah mengatasi pergerakan jisim. Langkah mengatasi gerakan jisim terdiri daripada 3 langkah utama, yaitu langkah kestrukturan, langkah perundangan, dan langkah kempen dan pendidikan. Setiap langkah ini terbahagi pula kepada fakta-fakta utama, yaitu langkah yang pertama ialah penanaman pokok di bawah langkah kestrukturan. Selain itu ialah membina gabion,
pembinaan longkang atau parit bertangga, penyiminan permukaan, pembinaan tembok, sungkupan plastik, dan peneresan cerun. Bagi langkah perundangan pula, terdapat 3 langkah utama, yaitu yang pertama, penguatkuasaan undang-undang, pemantauan, dan langkah yang terakhir ialah dendaan dan hukuman. Manakala di bawah kempen dan pendidikan, langkah tersebut untuk mengatasi gerakan jisim ialah melalui kempen dan pendidikan. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.